Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi dengan cikgu untuk asasan komputer tingkatan 2. So, pada hari ini kita akan melihat bagaimana untuk menulis coding dalam Python secara online. Okey, disebabkan kita sekarang ni dalam musim PDPR, so kita tak boleh nak gunakan makmal komputer. So, kekangan dia adalah para pelajar, dia tak ada laptop, dia tak ada komputer. So, hanya yang ada adalah smartphone. So, kamu masih boleh menulis coding untuk Python menggunakan kamu punya smartphone. So, cara dia adalah cikgu akan share. Okay, ini adalah dia punya laman web dia, iaitu replate.com. Okay, kamu boleh type /languages/python3. So, dia akan terus masuk kepada ruang untuk kamu menaip coding. Okay, so di sini cikgu ada beberapa soalan aktiviti untuk kita buat dalam coding Python online. Okay, so kita akan cuba dulu soalan pertama. Okay, soalan cuba 1. Okay, ini adalah untuk tajuk yang melibatkan pemboleh ubah, print dan juga gabungan string ya. So kita akan buat dulu soalan pertama. Okey, isytihar dan tetapkan nilai x ke nilai 5. Okey, maksudnya kita punya pemboleh ubah nama dia adalah x. So pelajar boleh type x sama dengan, okey, jika nilai dia telah ditetapkan kepada 5, maksudnya kita akan type x sama dengan 5. Okey, baris yang kedua, kita nak paparkan nilai x. So bila ada perkataan paparkan, so kita akan guna print, okey, kurungan dan x. Okey, sebab x tu adalah pemboleh ubah, so kita jangan type dalam bentuk double quote lah. Kalau double quote nanti dia akan faham sebagai string. So dia tak akan keluar nilai 5. Okey, so kita cuba run. So kita dah dapat jawapannya adalah 5. Okey, cikgu nak tunjuk tadi kalau sekiranya pelajar dia tersalah, dia type double quote di situ. So bila kita type double quote, kalau kita tengok huruf x kita tu dia dah bertukar kepada warna pink ke, tak silap cikgu, warna pink ya. Okey, bila warna pink maksudnya x tu dah jadi string. Dia bukan lagi jadi pemboleh ubah iaitu 5 tadi. So bila kamu run, dia tak akan keluar 5, jawapannya dia akan keluar huruf x sahaja. Okey, so tu adalah beza dia lah. So pastikan kamu tak perlu buat double quote dan x tu mesti keluar warnanya putih. Okey, so tu adalah contoh yang pertama. Okey, kita tengok pula untuk contoh yang kedua. Soalan yang kedua cuba 2. Okey, isytihar dan tetapkan nilai x ke 5. So sama macam tadi, kita akan type x sama dengan 5. Okey, baris yang kedua, isytihar dan tetapkan nilai y ke nilai x. So maksudnya sekarang ni kita akan ada satu lagi pemboleh ubah iaitu y, dan nilai y ni adalah bersamaan dengan kita punya nilai x, pemboleh ubah x. So kamu hanya type y sama dengan x. Dan baris yang ketiga kita akan paparkan hasil darab x dan y. Okey, so dalam coding Python ni untuk hasil darab kita akan guna simbol star. Simbol star ya, bukan simbol darab x yang biasa kita guna kalau operasi matematik dia tak sama untuk pengaturcaraan lah. So baris yang ketiga kamu type print dan kita akan paparkan hasil darab, so x star y. Okey, dan kita run. So kita akan dapat nilainya 25. Kenapa dia jadi 25? Kerana nilai x kamu asalnya adalah 5 dan darabkan dengan nilai y yang mana y adalah sama dengan x. So bermakna y juga adalah 5. So bila 5 darab 5 akan dapatlah 25. Okey, seterusnya nombor 3. Laksanakan pseudocode berikut. Okey, itu adalah sebahagian daripada pseudocode. So baris yang pertama, isytihar dan tetapkan nilai x kepada 5. So pemboleh ubah kita adalah x sama dengan 5. Yang kedua, paparkan nilai x. So kita akan print lah, print x. So bila kita print, kita akan dapat 5. Okey, baris yang ketiga kita akan tambah 5 kepada x. So untuk baris yang ketiga ni, sama ada kamu nak buat macam ni pun boleh, x sama dengan x tambah 5 ya, iaitu nilai yang asal tadi kita tambah pula dengan 5. Dan baris yang keempat kita akan print lagi sekali, iaitu x yang baru. So nilai dia akan jadi 10. Okey, yang pertama dia akan keluar untuk yang atas dulu lah. So dia akan keluar x 5. Dan yang bawah dia akan keluar untuk x yang baru, iaitu kita tambah dengan 5 tadi. So dia akan keluar jawapannya 10. Okey, so itu adalah jawapan yang betul. Okey, dan kita tengok pula pada soalan untuk modul PSC. Okey, nama dia modul PSC. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, soalan dia adalah dengan menggunakan dua variable masing-masing kepada nilai 1 dan Penang. Maksudnya 1 tu adalah data kita lah untuk variable pertama dan Penang tu adalah data untuk variable yang kedua.
dan dia nak hasilkan Penang adalah negeri nombor 1 di Malaysia. So di sini kita akan guna gabungan string ya, gabungan string. Okey, Penang dan 1 tu akan jadi kita punya pemboleh ubah, dan adalah negeri, nombor dan juga di Malaysia itu adalah kita punya string kita. Okey, so bagaimana cara kita nak type coding dia? Okey, so cikgu akan tunjukkan. Yang pertama, okey, pemboleh ubah. Okey, bila kita nak type pemboleh ubah, dia mesti bersesuaian dengan data yang kita nak keluarkan lah. So kalau 1 itu adalah nombor, so kita boleh type nombor sama dengan, so kita tetapkan nilai dia 1 lah. Okey, bila kita type pemboleh ubah, kalau dia melibatkan hanya 1 perkataan, so pastikan semuanya adalah huruf kecil. Okey, so baris yang pertama kita type nombor sama dengan 1. Okey, baris yang kedua adalah untuk Penang ya. Penang tu adalah sebuah negeri, so cikgu akan guna pemboleh ubah negeri sama dengan, dan Penang tu adalah satu string ya. Dia tak sama macam tadi satu adalah nombor ataupun integer lah. So kalau Penang kita kena letak dalam double quote dan kita type Penang. Okey, dan seterusnya kita nak paparkan kenyataan tu mesti ada Penang adalah negeri nombor 1 di Malaysia. So kita akan guna fungsi print. Okey, buka kurungan. Okey, Penang tu kita tak boleh type semua Penang adalah negeri nombor 1, jangan type macam tu, itu bukan coding yang betul lah. So maksudnya sekarang ni kita akan panggil balik pemboleh ubah negeri ya, sebab kita nak keluarkan perkataan Penang kan. So kita akan panggil balik pemboleh ubah negeri. So kita hanya type pemboleh ubah kita negeri dan koma. So bila kita type macam ni, dia akan keluar warna putih tulisan dia. So bila putih tu maksudnya dia merujuk kepada pemboleh ubah yang kita dah isytiharkan di atas tadi lah. Okey, seterusnya negeri koma. Okey, adalah negeri. Okey, itu adalah kita punya string, adalah ayat kita yang kita nak tetapkan apa dia nak keluar di situ. So dekat situ kamu kena type dalam double quote ataupun single quote pun boleh. So kita akan type lah apa perkataannya, adalah negeri NO sebab ada perkataan nombor 1 kan. Okey, kemudian selepas penutup koma ni, selepas penutup untuk double quote mesti ada satu lagi koma. Kita akan panggil balik pemboleh ubah untuk keluar 1 tadi. So kita nak keluar nombor 1 ya. So untuk 1 tu dia adalah pemboleh ubah nombor. So kita type nombor di situ. Kemudian setiap kali lepas type dia kita kena ada koma lah. Kemudian kita nak keluarkan pula string di Malaysia. So dekat situ kamu kena type lagi sekali double quote di Malaysia. Okay, so kita type di Malaysia lah. Dan pastikan akhir sekali mesti ada penutup kurungan. So kita akan tengok hasil dia. Okay, cikgu besarkan dahulu. Okey, so kita akan run dan kita akan dapatlah seperti mana yang kita nak, iaitu Penang adalah negeri nombor 1 di Malaysia. Okey, sekiranya cikgu nak tunjukkan, sekiranya cikgu ubah negeri ni kepada negeri lain, contoh cikgu nak type Melaka. So bila cikgu print negeri adalah nombor di Malaysia ni, so kita tengok apa hasil dia. Maksudnya negeri tu dia tak tetap, dia bukan semestinya Penang sahaja. So maksudnya di situ kamu boleh ubah-ubah, sebab tu nama dia adalah pemboleh ubah. So bila cikgu ubah Melaka, maksudnya statement dia dah berubah, dia akan keluar Melaka adalah negeri nombor 1 di Malaysia. So, kalau cikgu ubah lagi di nombor tu, katalah cikgu tulis nombor 10, so dia akan keluarlah Melaka adalah negeri nombor 10 di Malaysia. So itu adalah cara membuat coding Python secara online. So kamu boleh berlatih menggunakan smartphone masing-masing. So sekian saja daripada cikgu. Okay, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk video yang seterusnya.